Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan DPZW 6A akan membentangkan tentang pengurusan harta tanah, wakaf dan strata. Jadi, kami terdiri daripada 6 orang dan saya, Nur Syafina binti Nurizain daripada kelas DPZ 6A. Jadi, subtopik kami punya 6 subtopik. Jadi, saya akan menerangkan tentang bab pertama iaitu takrifan wakaf. Baiklah, pengenalan wakaf. Wakaf adalah amalan yang telah lama wujud sejak daripada zaman sebelum kedatangan Islam lagi. Wakaf ni adalah seiring dengan keperluan semasa, bukan sahaja untuk tujuan ibadah namun untuk tujuan-tujuan lain juga. Seperti untuk kesihatan, untuk pendidikan dan sebagainya. Wakaf adalah satu aspek yang penting untuk mengembangkan lagi ekonomi Islam seperti wujudnya wakaf mat, bazar mat dan sebagainya. Jadi cara dan penggunaan dan akhiran hendaklah dilakukan bagi mengekalkan sifat harta wakaf itu berkekalan. Itu adalah pengenalan wakaf. Seterusnya adalah definisi wakaf. Dari sudut bahasa, wakaf adalah maksud wakaf adalah menahan. Manakala dari segi istilah pula, wakaf ialah harta yang telah ditahan daripada hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, wasiat dan sebagainya. Tujuan wakaf ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya jenis wakaf. Jenis wakaf terbagi pada dua, wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah untuk manfaat ahli keluarganya sahaja, manakala wakaf khairi ini untuk kebajikan masyarakat. Namun dalam wakaf khairi terbagi pada dua bahagian iaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am ini diwujudkan untuk kegunaan masyarakat mengikut hukum syarak lah. Manakala wakaf khas ini ditetapkan penggunaannya dan penerima khusus untuk harta wakaf tersebut. Seterusnya maqasid syariah. Maqasid syariah terbagi pada 5, namun untuk harta wakaf dan strata ini di bawah maqasid syariah iaitu menjaga harta, untuk menetapkan lagi dan kaedah tertentu bagi membelanjakan harta seperti zakat, wakaf ataupun hibah. Agama Islam tidak pernah menghalang manusia untuk mengejar kekayaan, namun perlulah mengikut kepada hukum syarak seperti berbelanja kepada arah kebaikan, zakat, wakaf, hibah dan sedekah. Seterusnya adalah rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4 iaitu pewakaf, penerima wakaf, harta wakaf dan sirah iaitu akad lah. Seterusnya adalah potensi wakaf. Potensi wakaf dapat menyediakan pendidikan, dapat menyediakan kemudahan kesihatan, memajukan sektor-sektor pertanian, menangani kebajikan anak yatim. Seterusnya menggerakkan kegiatan ekonomi seperti bazar wakaf. Seterusnya menyediakan keperluan rumah. Seterusnya menyediakan tempat peribadatan seperti masjid atau surau. Selain itu dapat menangani kemiskinan. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya akan teruskan perbentangan ini kepada perbentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Aisyah binti Sabri. Saya merupakan pembentang yang kedua akan menceritakan bab yang kedua berkenaan dengan pentadbiran harta wakaf. Okey, terlebih dahulu saya akan cerita sedikit berkenaan dengan takrif almal. Okey, almal ni adalah harta ataupun barang-barang berharga seperti rumah, tanah, bangunan, barang kemas dan lain-lain lah yang dimiliki oleh perseorangan ataupun individu, syarikat ataupun pertubuhan. Okey, dalam bahasa Arab harta atau almal ini dia dikategorikan dalam sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, individu maupun kumpulan manusia. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi iaitu barang berharga, barang perniagaan, aset tetap, wang ataupun haiwan. Okey, Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat harta ni merupakan sesuatu yang sangat berharga dan hendaklah diganti ataupun dibayar ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan ataupun kemusnahan terhadapnya. Okey, seterusnya disertakan di sini satu dalil Al-Quran yang saya akan bacakan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud,
Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehidupannya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia amat mengetahui akan setiap sesuatu. Okey, seterusnya dalam slide saya yang kedua, saya akan menerangkan berkenaan dengan pengurusan wakaf. Okey, dalam kita nak mentadbir harta wakaf ni, kita kena ada pengurusan wakaf itu sendiri. Okey, dalam pengurusan wakaf ini, dia merupakan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi ini untuk mencapai matlamat mereka itu sendiri. Okey, seterusnya saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan kepentingan pengurusan. Apa yang pentingnya kepentingan pengurusan dalam pentadbiran harta wakaf ini? Yang pertama ialah untuk memastikan matlamat organisasi itu tercapai. Yang kedua, memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi. Yang ketiga adalah untuk memastikan segala sumber, iaitu semua faktor pengeluaran dalam organisasi ini digunakan secara berkesan. Itulah pentingnya pengurusan dalam pentadbiran organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter yang kedua sebentar tadi atas pembentangannya. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Ain Zulaika binti Muhammad Saadun. Nombor matrik saya di PZ 2019 23516. Okey, tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah struktur pentadbiran wakaf yang berada di bab 3. Di bawah struktur pentadbiran ini terdiri daripada Majlis Agama Islam Negeri iaitu MAIN, Jabatan Wakaf, Zakat dan juga Haji iaitu Jauhar, serta Yayasan Wakaf Malaysia iaitu YWM. Seterusnya kita beralih kepada pengurusan wakaf institusi pendidikan universiti awam iaitu IPTA dan juga universiti swasta iaitu IPTS. Okey, penubuhan wakaf IPT ini secara umumnya bertujuan untuk menerima wang tunai, harta tanah, aset-aset kewangan dan sebagainya dari dalam dan luar negara yang akan digunakan bagi kepentingan aktiviti keilmuan serta pengembangan dana di institusi pendidikan. Universiti awam yang menjadi penitis kepada usaha sama dan kelulusan pihak MAIN ialah Universiti Sains Malaysia iaitu USM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, seterusnya kita beralih kepada isu dan juga masalah yang dihadapi oleh pengurusan wakaf, iaitu kesedaran masyarakat tentang pembangunan tanah wakaf, kekurangan dana untuk membangunkan tanah wakaf, ketidakseragaman perundangan wakaf dan juga kekurangan tenaga pakar. Okey, yang terakhir sekali adalah masa hadapan dan hala tuju wakaf institusi pendidikan yang mempunyai 5 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa penubuhan, fasa kedua fasa pertumbuhan, fasa ketiga fasa pengembangan, serta fasa keempat fasa pengukuhan dan yang terakhir sekali adalah fasa kecemerlangan. Okay, sekian sahaja daripada saya. Saya akan beri laluan kepada kawan saya untuk membentangkan tajuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syazan bin Muhammad Syarif daripada KOS Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf, dan kini saya berada di semester 6. Baiklah, kini saya akan menerangkan mengenai hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah ini telah dipanggil sebagai hablum minallah, iaitu yang telah bermaksud di mana setiap manusia itu di perakhirannya hanya hidupnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah hubungan manusia dengan manusia yang telah dipanggil sebagai hablum minan nas. Hablum minan nas ini telah menyatakan bahawa manusia ini dicipta berbilang kaum, bangsa, bahasa, budaya dan warna kulit hanyalah bertujuan agar manusia ini saling kenal mengenali. Aspek hubungan manusia dengan alam, agama Islam telah menekankan di mana manusia seharusnya memelihara semua alam yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua alam itu haruslah menggunakannya ke arah kebaikan. Hubungan pemilik dan penyewa ini adalah berasaskan daripada syarat sewa, iaitu pemilik dan penyewa haruslah balih dan juga berakal dan juga ditutupkan dengan sirah, iaitu ijab dan kabul akan akad penyewaannya. Pentadbiran dan pengurusan daripada perspektif Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan syaratnya untuk umat manusia dengan beberapa tujuan, iaitu objektif dan matlamat, keperluan dan juga hikmah. Semuanya ini merangkumi di bawah satu istilah, iaitu maqasid syariah. Asas kontrak ini adalah persetujuan antara dua belah pihak yang mana mereka telah bersetuju akan perjanjian yang telah termaktubkan. Sebagai contoh, mereka telah bersetuju untuk menyewa tanah tersebut akan pembangunan sebuah pusat pendidikan.
Manakala bagi agensi ini pula ialah agensi adalah pihak yang menguruskan sebuah institusi itu, seperti mana contohnya Yayasan Wakaf Malaysia dalam menguruskan harta tanah wakaf bagi urusan penyewaan dan juga pembangunan projek. Aspek kemanusiaan ini adalah salah satu aspek yang penting kerana ia telah merangkumi pelbagai aspek, iaitu aspek etika kejujuran, pemaksaan, keuntungan, kecekapan dan lain-lain lagi. Hubung kait aspek teknikal di dalam asas pentadbiran dan pengurusan harta tanah wakaf ini adalah telah merangkumi daripada aspek penyelenggaraan, penyewaan, perjanjian dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam asas pentadbiran dan pengurusan harta tanah wakaf. Kerana ini telah merangkumi kos, nilai dan harga, skala ekonomi, pekerja, wal mesyuarat, bajet dan sebagainya. Aspek ekonomi ini amatlah penting kerana ianya adalah salah satu sistem yang akan dapat mengelakkan daripada berlakunya amalan riba, kerana di dalam sistem aspek ekonomi ianya menekankan akan sistem dan juga pengurusan secara syariah. Okey, terima kasih kepada Ahmad Syazwan atas penerangan tadi. Jadi saya akan teruskan pula dengan bab yang seterusnya, aspek amalan pengurusan harta tanah wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Syakir dan rakan-rakan seperjuangan. Okey, nama diberi Nurul Faiza binti Mahmad Resli daripada kos pengurusan zakat dan wakaf. Mengenai bab yang kelima ini, ia terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah wakaf tunai. Ini ialah wakaf yang berupa di mana duit ini boleh ditukarkan kepada harta alih dan harta tak alih. Untuk aspek amalan keagamaan ini, manfaat ini dia telah dikhususkan oleh pewakaf untuk kegunaan yang tertentu seperti tanah perkuburan, masjid dan madrasah. Yang ketiga ialah harta tanah. Harta tanah ini ia terdiri daripada tanah dan penambahbaikan. Ia merangkumi dua aset, iaitu aset ketara dan aset tidak ketara. Aset ketara ini merupakan sesuatu boleh dirasakan ataupun boleh dimusnahkan. Contohnya seperti masjid dapat dibinasakan ataupun dimusnahkan oleh tsunami, rumah dapat dibinasakan oleh kebakaran. Manakala aset tidak ketara ini pula tidak menetapkan pun bentuk fizikal dia. Contohnya seperti harta intelek dan jalan raya. Seterusnya pula ialah harta industri dan kegunaan. Harta industri ni dia lebih kepada sesuatu hiasan ataupun estetik, sesuatu artikel. Contohnya seperti corak dan hiasan. Okey, dengan ini dia merangkumi reka bentuk barangan yang domestik ataupun boleh dikatakan seperti perabot. Okey, seterusnya ialah tanah komersial ini. Ia merupakan satu kaedah di mana ia memiliki tanah dan bangunan menggunakan dana wakaf. Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk membeli sebidang tanah dan di atasnya akan didirikan sebuah bangunan. Contohnya seperti hotel. Okey, jadi hotel ini akan dibina dan dimanfaatkan dengan menyewakan kepada orang ramai untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dengan keuntungan itu, komersial ini dia akan mendatangkan pulangan yang akan terus berkembang manfaatnya. Seterusnya ialah tanah pertanian. Tanah pertanian ini salah satu harta yang diturunkan oleh pewakaf kepada penerima wakaf untuk jadikan manfaat kepada masyarakat umum. Contohnya seperti kawasan tanaman pertanian diwakafkan kepada penerima wakaf untuk dimanfaatkan kepada masyarakat umum. Okey, akhir sekali ialah wakaf prasarana ataupun lebih dikenali sebagai infrastruktur, di mana ia merujuk kepada suatu konsep pembangunan harta wakaf yang memfokuskan kepada pembinaan infrastruktur untuk memenuhi keperluan masyarakat umum, contohnya seperti pembinaan masjid. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazwan Aiman bin Halim daripada DPZW 6A. Okey, saya akan menerangkan bab 6, aspek pengurusan harta tanah wakaf terata. Okey, dalam aspek pengurusan amalan ini terdapat beberapa firma ataupun syarikat milik tanah. Apa pengertian dalam menguruskan mengawal tanah, pembangunan kepentingan dan menaikkan pelaburan daripada segi fizikal ataupun harta. Jadi apa yang kita dapat lihat, serta sendiri mereka ataupun melaksanakan segala pembinaan ataupun dari segi pembahagian harta tanah supaya tidak berlakunya satu penyelewengan ataupun penyelewengan daripada segi jual beli tanah. Okey, dalam pengurusan tanah ini terdapat beberapa company, lembaga iaitu LPPEH, iaitu Lembaga Penilaian Pentaksir dan Ejen Pengurusan Harta Tanah LPPEH. Okey, saya ringkaskan dalam
objektif mereka ialah meluluskan dan menolakkan pemohon untuk mendaftarkan sebagai penilai pentaksir ejen dan pengurusan harta tanah berdaftar. Ini kerana terdapat sekarang ini terdapat ramai pekerja yang menguruskan tanah tidak berjujur dengan pekerjaan mereka. Iaitu seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan COB. COB ialah Pesuruhanjaya Bangunan ataupun yang dilantik oleh pihak strata sendiri untuk mendakwa mana-mana individu yang gagal untuk membayar pengurusan dan penyelenggaraan tanpa sebarang alasan yang munasabah. Sebenarnya saya akan menerangkan mengenai asas iaitu pengurusan petak tanah yang diasing, iaitu petak ialah tanah yang diasingkan mempunyai 2 atau lebih bangunan yang dipegang sebagai satu lot di bawah hak milik akhir, sama ada hak milik pejabat tanah atau pejabat tanah, dapat dibagikan pada bidang tanah yang masing-masing harus dipegang di bawah hak milik serta dan sebagai institusi petak. Dan bagi institusi petak ini seperti yang kita tahu, seperti garaj kereta ataupun pokok-pokok bunga ataupun kolam ataupun benda-benda yang perhiasan yang disediakan oleh pihak serta sendiri. Seterusnya iaitu terangkan berkenaan sijil formula unit share iaitu SIFUS. SIFUS menunjukkan kepada sijil unit share SIFUS iaitu Certificate of Share Unit Formula yang akan dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian PTG sebelum bermulanya penjualan harta tanah strata. Okey, jadi siapa-siapa yang pejabat tanah akan menguruskan tanah ini sebelum mereka membuka untuk menjual tanah tersebut kepada orang ramai. Okey, sekian. Terima kasih.